إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نية الشفاء والبركات والفتوحات شيء لله إلههم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita masih lagi dalam bab yang ke-11, iaitu ketaatan di atas dasar mahabbah, di atas dasar kasih sayang kepada Allah, Rasul. Bukan rasa terbeban, bukan rasa berat dan terbeban dengan ketaatan itu, bahkan rasa gembira, rasa lazat dan seronok mengerjakan ketaatan, kerana itu adalah bukti cinta, bukti mahabbah yang hakiki kepada Allah, kepada Rasul. Dalam ilmu tasawuf, orang ini dipanggil muhibbin. Orang yang dipanggil sebagai muhibbin. Muhibbin Allah war Rasul. Mereka yang kasih Allah dan kasih Rasul. Jadi orang yang kasih ni tentulah lain, pandangannya lain, fikirannya lain, cakapnya lain. Maknanya dia akan menggembeling seluruh yang ada padanya kepada apa yang ia kasih. Apa yang dilihat, apa yang dia fikir, apa yang dia bicara, semua digembelingkan ke arah kasih sayang, kasih Allah Ta'ala. Jadi sebab itu dia tak akan melihat kecuali pandangannya adalah pandangan yang membawa pengajaran. Tak akan berfikir, kecuali fikirannya adalah, maknanya kita kata bahawa kecuali fikirannya adalah yang membawa kepada kebesaran Allah Ta'ala. Tak akan berbicara, tak akan berbicara kecuali tasbih, zikir, tahmid. Jadi pasal dia sudah tenggelam, ghariq, dipanggil ghariq, tenggelam dalam cintanya. Seorang yang tenggelam dalam cinta kan begitu, labuhnya pun tak ada lain dah, labuhnya orang yang dia cinta je lah, kan? Fikirannya tak ada lain dah, mengagungkan, memberikan, maknanya kita kata keagungan kepada orang yang dicintainya lah. Pandangannya tak ada lain, kecuali pandangannya adalah pandangan yang membawa kepada, kita kata pengajaran-pengajaran daripada yang dicintainya. Jadi begitu orang yang muhibbin Allah wa Rasulah. Maksudnya bukanlah mudah, tapi mesti diproses lah. Bukanlah mudah, tapi mesti diproses. Jadi dia bukan melihat sesuatu itu dengan yang tersurat je. Dia akan melihat yang tersiratnya. Dia akan melihat sesuatu itu dengan hikmahnya, dengan rahsianya. Dia tidak akan semata-mata menghukum pada zahirnya. Bahkan dia akan mengkaji apakah asal usulnya sesuatu. Jadi dia tak mudahlah. Tak mudah untuk dia, maknanya mengambil pendekatan menghukum. Sebaliknya dia akan mengambil pendekatan merawat. Bagaimana nak dirawat, bagaimana nak dibentuk, bukan nak dihukum, tapi bagaimana nak dibentuk. Sebab itu banyak orang-orang yang teruk dapat dirawat oleh ahli tasawuf. Kalau dibiarkan kepada ahli fiqh sahaja, dia bertambah liar. Sebab ahli fiqh ni kira nak hukum je, kan? Kira nak hukum je. Kamu kalau kopi ni pasik lah, kamu silap-silap boleh kapio. Kalau dia ngambil hukum fiqh je.
Tapi kalau dengan ambil hukum tasawuf, ya tak, rahmat Tuhan itu bersama dengan orang-orang yang maknanya berbuat baik, ya tak, pintu taubat tak pernah tertutup, ya, kecualilah apabila nyawa sampai ke halqum. Bersangka baiklah dengan Tuhan, jangan bersangka buruk. Jadi maknanya dia memberikan harapan-harapan kepada penjenayah, ya, kepada penjenayah. Jadi disitulah maknanya peranan, ya, tasawuf untuk membetul, memperbaiki, merawat. Jadi apakah tasawuf ini satu benda yang baru, tak ada di zaman Nabi? Ada, cuma penjenamaan tasawuf itu memang tak ada lah. Ya tak, penjenamaan tasawuf, penjenamaan tauhid, penjenamaan fiqh itu memang tak ada. Tetapi sebab penjenamaan itu datang kemudian, ya, itu adalah dipanggil epistemologi. Ilmu dipanggil apa, ya, epistemologi ni maknanya kita kata benda-benda yang menjadi, kita kata, ramuan-ramuan kepada ilmu, ya tak? Ramuan-ramuan kepada ilmu, pembentukan kerangka ilmu dan sebagainya. Tapi substansnya, bahannya memang ada. Bahan tasawuf, bahan fiqh, bahan tauhid, itu memang ada pada Nabi kita. Jadi misalnya Nabi kita kata menyembahyangkan seorang wanita penzina, kan ditegur oleh Sayyidina Umar dengan pandangan fiqhnya. Sayyidina Umar kata, apa dibuat kita semayang, dia ni zaniyah, kan dia kena rejam mati lantaran dia itu zaniyah, dia dah berkahwin. Kan pandangan tasawufnya Nabi kata, kalaulah ditimbang taubat wanita ini dengan gunung Uhud, nescaya besar lagi pahala taubat wanita ini. Jadi itu pandangan tasawuf, ya, itu pandangan tasawuf, ya tak? Jadi tasawuf itu bukan seperti fiqh yang hanya melihat yang tersurat, tapi tasawuf itu melihat yang tersirat, ya. Jadi kita kata bahawa memberikan harapan, ya tak? Memberikan harapan untuk manusia itu berubah, ya. Itulah dia yang dikatakan maknanya ilmu tasawuf. Pengalaman kita di Padang Rengah ni, kita ada Ustaz Zahid almarhum, ya, Ustaz Zahid. Jadi maknanya pendekatan Ustaz Zahid itu pendekatan yang maknanya kita kata merawat kawan-kawan yang dahulunya membujur lalu melentang patah, apa tak kira, ya tak? Ya? Tetapi dirawatnya, ya, diperkenalkannya zikir, dirawatnya dengan amalan-amalan, diberikannya maknanya harapan-harapan untuk kembali bertaubat. Di situlah tasawuf menjadi madrasah untuk memperbaiki orang-orang yang maknanya mujrimun, orang-orang yang melakukan jarimah ataupun jenayah ini tadi. Jadi dengan sebab itulah dalam sejarahnya madrasah tasawuf ini melahirkan aulia, melahirkan wali Allah yang sebelumnya, ya Allah, apa tak kira, namakanlah siapa pun, Bishri Al-Hafi ke, namakanlah maknanya kita contoh kalau wanita Rabi'atul Adawiyah ke, ya, namakanlah Abu Yazid Al-Bustami ke, namakanlah maknanya kita kata ahli-ahli tasawuf, wali-waliullah yang kalau ditengok sejarah asalnya Allah, ya tak? Bishri Al-Hafi itu gemar tak berkasut. Ngapa? Dia gemar nyapu sawang. Faham lah tu nyapu sawang tu. Malam-malam nyapu sawang, ya tak? Tapi demikianlah akhirnya tasawuf membentuk seseorang sehingga akhirnya dia menjadi hampir mesra, yakin, menaruh harapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga mata, menjaga lidah, menjaga maknanya kita kata hati, tiga-tiga ini digabungkan untuk menjadi muhibbin Allah. Matanya tidak melihat kecuali maknanya kita kata pengajaran. Lidahnya tidak berbicara kecuali mengingat kepada Allah, zikrullah, mengingatkan manusia kepada Allah, ya tak? Hatinya tidak akan berfikir melainkan maknanya fikiran tentang keagungan Allah. Macam orang bercinta lah, matanya tak ada kelain, ya tak? Minum air, ya tak? Memanglah minum air, iyalah, tapi dalam keadaan minum air ternampak pula dalam air tu Pak Umar. Oh ya Allah. Jadi macam mana Pak Umar?
Banyaklah minumnya. Banyak. Pasal nampak layar tu ya dah. Tengok bumbung pun jadi, ya Allah, Pak Umar. Itu dia. Santap sirih berkaca-kaca ya, minum air terbayang-bayang ya dah. Maka fikirannya ya dah, lidahnya sentiasa menyebut muhibbin ini akan menyebut Allah lah. Sebab itulah makanya di sini dia sebut, diceritakan kata Al-Imam Ghazali bahawa Abdullah dan Ahmad Ibn Harab datang di suatu tempat dan Ahmad memotong rumput. Lalu Abdullah berkata, dilihatnya bagaimana Ahmad ini tadi hilang balancing. Hilang balancing ni, hilang perimbangan ya tak? Maknanya kira nak tengok rumput je kan, nengok panjang je rumput ya tak, nengok rumput je, kemana zikirnya, kemana maknanya pemikirannya, hatinya, lidahnya, kenapa tidak bertasbih semasa memotong rumput itu misalnya ya tak, kenapa fikirannya tidak, maknanya fikirannya tidak dibawa kepada pemikiran yang penuh hikmah, pengajaran semasa memotong rumput itu. Jadi sepatutnya tidak demikian ya. Jadi Abdullah berkata kepada Ahmad, kamu telah rugi 5 keadaan. Apabila dia sia-siakan, bukan tak boleh memotong rumput itu. Memotong rumput itu satu tuntutan an-nazafah minal iman. Tapi bagaimana supaya disertakan dengan ya, pekerjaan-pekerjaan itu jangan diputuskan daripada Allah. Kalau tidak, rugi 5 hal ya. Hatimu sibuk ya, dan lupa bertasbih. Jadi bukan tak boleh bertasbih masa kita meruntuh rumput tu kan ya? Bukan tak boleh kita bertasbih. Nafsumu sibuk bukan untuk berzikir ya? Kamu sibuk untuk memperlihatkan rumah kamu bersih, kamu jaga rumah, kamu boleh berbangga. Kau jadikan ia bersandar padamu, iaitu nafsumu ya? Bersandar padamu. Kau halangi dia, iaitu dirimu, daripada bertasbih. Dan itu sebagai hujah Allah menanyaimu di hari kiamat kelak. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pandangan kita, pendengaran kita, hati kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala esok. Kemana kita halakan? Kenapa tidak semasa bekerja itu adanya maknanya tasbih, mengingati Allah ya tak? Kenapa tidak memandang itu dengan pandangan yang membawa pengajaran? Jadi semuanya itu ya perlu ada kepada orang muhibbin ya. Ini disebut dalam kitab Raunaqil Majalis ya. Raunaq ini maknanya bagaimana nak melentur hati ya melalui majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang boleh maknanya kita kata mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diceritakan, bila sebut diceritakan ruwiya. Jadi bagi Imam Ghazali bahawa cerita ini boleh menjadi tazkirah kepada hati yang tidak dapat mensepadukan antara duniawi dengan ukhrawi. Tuhan kata wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Ya tak? Ikhtiarkan apa yang Tuhan bagi kamu di dunia ini untuk dapat manfaat akhirat. Jadi maksudnya dalam motong rumput ke, dalam buat apa kerja pun, kita tak akan lepas kalau fikir kita adalah fikir tentang keagungan Allah. Kalau orang yang ghafilun. Begitulah. Maknanya Abdullah melihat dengan firasat. Maknanya ittaqu, kata Nabi, firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Berjaga-jagalah kamu dengan firasat orang mukmin sebab dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi maksudnya maqam dia, kedudukan dia sebagai pembimbing, sebagai mursyid ya kepada Ahmad ibni Harab. Maknanya daripada situ kita pula dapat panduan. Buat apa pun lepas ni, babtaghi fima atakallah daran akhirah. Cari jalan apa yang kita buat di dunia ini untuk akhirat. Memanglah susah kadang-kadang. Tanggungjawab kita terpaksa pikul sebagai suami,
Tanggungjawab kita terpaksa fikir sebagai ibu, tapi cari jalan macam mana supaya benda ni semuanya akhirnya membawa keuntungan akhirat. Jangan lupa hati daripada Allah, jangan lupa lidah daripada Allah. Jangan lupa. Sebab itulah makanya hendaklah segera kita la haula wala quwwata illa billah. Ya, bila datang lintasan-lintasan untuk riak, lintasan-lintasan untuk ujub, la haula wala quwwata illa billah. Ya tak ada daya, tak ada upaya boleh berzikir ni pun kecuali kekuatan dan daya yang Allah bagi. Kalau tak ada Allah bagi, siapalah aku untuk menggerakkan lidah, siapalah aku untuk mengawal hati. Ya, jadi dia kena banyak bicara. Ya, kena banyak bicara dalaman. Ya, bicara dalaman. Begitulah, sebab itu maknanya kita tu kena mujalasah, kena duduk dengan orang-orang yang zakirun, orang yang muhibbin. Sebab itu ada majlis mingguan untuk berzikir, ya tak? Kena pula kita bersama-sama tahajud. Jadi itu proses itu adalah supaya dapat membentuk, membina, ya tak? Seorang mursyid dia akan melihat muridnya dan membetulkan mana kurang-kurang muridnya, ya tak? Kamu sebenarnya nampak gayanya kamu telah membatalkan pahala amalan kamu bila mana kamu ungkit-ungkit, kamu sebut-sebut pada orang. Jadi seorang mursyid dia akan perhati benda tu untuk ditegur, dan murid kena terima, ya tak? Murid kena terima. Begitu. Jadi sebab apa kadang kita tak sedar yang kita terbatal amal baik kita lantaran kita suka ungkit dan sakit-sakitkan hati orang yang kita bantu dan sebagainya. Ya, jadi itulah dia. Kadang-kadang ada kita kata kerja-kerja yang dia bagi untuk membetulkan hati kita. Ya, makna mursyid akan bagi kerja-kerja yang berupa kerja-kerja yang tawadhu', merendah diri. Sebenarnya dalam proses mendidik hati kita tu, ya, mendidik hati kita. Ya, dia nampaknya ada kesombongan, dia nampaknya ada ego dan sebagainya. Jadi dibagi kerja-kerja yang boleh merendahkan diri kita. Ya tak? Buat itu, buat ini yang boleh merendahkan. Benda-benda itu, ya, diperhatikan. Dari As-Sirri rahimahullah, dia berkata, aku melihat Jurjani mengunyah-ngunyah roti terus. Ya, kalau kita tengok pernah kita makan dengan seseorang, ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Mak, udahlah bismillah mula-mula ya. Dia tak nak. Dia hendak setiap gerak-gerinya bismillah. Ya tak? Setiap detik hatinya bismillah. Jadi maknanya di situ bagaimana bukan konyoh je. Kan? Bukan kira ngonyohnya tengok orang ngonyoh. Lantok. Buruk lantuk, ya tak? Dia tengok orang je kan, dia kira tengok orang je, tak? Ku tanya, mengapa engkau tidak memakan, ya? Kenapa engkau tidak makan yang lain? Kan roti je. Rupanya dia bukan konyoh sebarang konyoh. Kunyahnya berserta dengan zikir, ya tak? Dia kata, aku bermaksud daripada mengunyah ini sampai lumat bertasbih 90 kali. Mak tak terbuat loh. Kita konyoh 9 kali, telah ya tak? Tapi maknanya usaha dan ikhtiar mereka, ya tak? Usaha dan ikhtiar mereka. Kadang-kadang memanglah kawan-kawan kata, payahlah kopi tu, ya tak? Payahlah kopi tu. Tapi sebenarnya nak ngabarkan, nak menggambarkan apa yang nak dibawa oleh Imam Ghazali itu, nak menunjukkan usaha bersungguhnya orang, nak menjadi muhibbin, nak menyebut terus nama Allah. Benda kita kalau kasih pada seseorang tu kan kesebut nama dia sesaja. Darinya darinya tu, ya tak? Dah tak ada nulis yang lain. Lela. Esok punya muka surat Lela. Lusa punya muka surat Lela. Lela aja sampai majnun lah. Majnun ni dah. Lalu aku tidak mengunyah roti sampai 40 tahun. Wela, ngapa? Sebab selama hari ni aku ngunyah roti langsung tak ada tasbih. Itu dia. Dia menghukum diri dia pasal apa? Teruklah aku ni orang tu konyoh supaya dapat buat dua dalam satu, duniawi gabung dengan ukhrawi. Bukan hanya ngonyoh je tadi tak ada tasbihnya. Mak, ya tak?
Dia hukum diri dia sampai 40 tahun tak makan roti tu ngapa? Sebab selama hari ni dia makan roti dalam keadaan lalai, langsung tak ada tasbihnya, langsung tak ada ingat Allahnya. Jadi sebab itu kita tak, dalam pada kita makan alhamdulillah, walakal syukru, walakal hamdu, alhamdulillah, tak. Tengah-tengah makan tu pun kita ada sunat bacanya, alhamdulillah walakal syukru, tak, maknanya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah allazi at'amana, Allahumma barik lana. Jadi tak renti-renti. Cuma ahli tasawuf ni dia buat tambahan lebihan untuk membentuk, mendidik hatinya, yang kadang-kadang kita sekali fikir, apa lorat no, tak, apa lorat benar, tak. Jadi maknanya dia sebenarnya nak jadi kekasih Allah tu, dia nak jadi kekasih Allah, sanggup dia dera diri dia, untuk maknanya sedarkan jiwanya, sedarkan jiwanya. Seketika Ramadan dia hanya makan sekali, bahkan kadang-kadang dia tidak makan sampai 70 hari. Jika dia makan dia jadi lemah. Jika dia makan dia jadi lemah, apa di situ? Lemah dari sudut rohani. Bukan lemah dari sudut maknanya kita jasmani. Jasmaninya sebenarnya sudah kenyang dengan zikir. Allah, kita payahlah kelemayo mata. Kelemayo lah mata, tak? Tapi ada orang yang makan tak lalu, makan tak kenyang, mandi tak basah lantaran kasih dan cinta. Ada manusia yang zikirnya mendalam, tak? Yang maknanya kita kata tafakurnya tinggi, sampai dia boleh tak makan 3 hari. Tapi bukan semua orang kira kita, entahlah, tak? Tapi ini semua bagi kita nak menggambarkan bahawa baginya berbuka, dia berbuka dengan air cukup, tak adalah dia makan. Yalah, Nabi berbuka, Nabi ada tamarnya. Tapi nak ngabarkan bahawa usaha dan ikhtiar umat ini untuk supaya dia tenggelam dalam ukhrawinya, sehingga makannya dan minumnya seadanya. Dapat minum pun jadilah berbuka walaupun tak makan. Allah, tak? Jika dia makan dia menjadi lemah. Ngapa? Bila dah makan kenyang, bila kenyang ngantuk, bila ngantuk tidur, lebur. Tahajud tak ke mana, terkejut je ada, tak? Allah minta maaf lah, tak? Tetapi kalau kita tengok ahli sufi, Allahu Akbar, tak adalah gemuk-gemuk gedempoi macam kita ni, tak ada. Ahli sufi ni tak ada banyak gemuk gedempoinya, tak? Betul ke gedempoi betul? Perutnya tak ada lah buncit, tak? Kita pasal apa? Macam kata Ustaz Amrah lah kita ni. Sikit-sikit makan. Orang dulu makan sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan. Orang dulu makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Tak? Jadi tu masalah kita. Itu masalah kita. Jadi ahli sufi yang sebenarnya tak ada lah, maknanya kita kata boleh dia seenaknya makan, sebab dia memikirkan sekarang bila gemuk jasmaninya, lemah rohaninya, banyak makannya, lemah rohaninya. Jadi dia kata bila dia banyak makan, jika dia makan dia jadi lemah. Di sini bukan lemah apa? Lemah rohaninya. Malas berzikir, malas itu, malas ini, tak? Jika dia tidak makan dia jadi kuat dari sudut rohaninya. Fikirnya terjaga, tahajudnya senang, tak? Dan sebagainya, tak? Dan Abu Hamad, Al-Aswad datang Masjidil Haram sampai 30 tahun dia tidak pernah terlihat dia makan minum, sampai orang pun heran, dia ni apa punya orang, tak? Tak pernah pun nengok pergi ke kedai Kak Bita, tak? Contoh, tak? Aku tak pernah nampak dia di stesen kereta api. Aku tak pernah nampak dia, kan? Makan di maknanya ayam penyet, tak nampak dia, tak? Bila masa dia makan, tak? Tahu ke mana ayam penyet ni? Di Jemuan, dekat Istakas Nun. Situ ada ayam penyet, tak? Ayam penyet ni sebenarnya makanan orang Indonesia, tak? Bukan kena penyet ayam tidak, tak? Sampai heran, tak? Bila masa lah dia ni makan, tak? Sebab itulah ahli sufi, ahli tasawuf itu banyak kurusnya daripada gemuk, tak? Ahli fiqh ni bahkan membujur lalu melintang patah, tak? Jadi maknanya di situ kita kata bahawa bagi ahli fiqh hukum yang zahir halal sentai lah, tak?
Dia tak fikir bahawa makan yang begitu, yang harus itu nanti boleh maknanya melemahkan rohani. Ahli fiqh ni, ahli yang tasawuf ini yang memikirkan makan yang halal sekalipun kalau banyak boleh melemahkan rohani. Yang berfikir begitu ahli tasawuf. Ya tak? Ahli tasawuf. Jadi kita tidak ada permusuhan antara tasawuf dengan fiqh. Sebenarnya kedua-duanya lengkap melengkapi, ya, di antara satu sama lain. Yang tak boleh tu kalau kita hilang balancing. Hilang balancing tu hilang keseimbangan. Asyik dengan fiqh je langsung tak pandang tasawufnya. Contoh beginilah tuan-tuan. Jaga sungguh lah sunat ab'ad lah, sunat hay'ah lah, jaga sungguh lah rukun qauli fi'li, ya tak? Tiba-tiba hatinya, khusyuknya, tawaduknya langsung tak ada. Ya, langsung tak ada. Kira nak betulkan soft je. Ni betulkan soft ni tadi, ya tak? Kaki ni nak kena temu, ya tak? Kita pergi Mekah kan? Kita pergi Mekah, terasa sungguh. Kadang-kadang dipijak dan kita tak apalah dari sudut fiqhnya, ni yang di dalam tu macam mana? Ya, dalam ni macam mana? Sampai Nabi kata, idza khashi'a qalbuhu khashi'at jawarihuhu. Kalau khusyuklah hatinya, nescaya khusyuk anggota-anggotanya. Garu sana, garu sini, betul itu, betul ini. Kan Nabi tegur. Nabi kata idza khasha'a qalbuhu khashi'at jawarihuhu. Kalau khusyuklah hatinya, nescaya khusyuk anggotanya. Mak kalau tengok kita pergi ke Mekah, ya tak, karang dah betul ini, karang dah betul ini, karang dah betul ini, karang dah opini, karang dah opini. Pasal apa tu? Pasal hanya mementingkan fiqh. Memang dari sudut fiqh mazhab Hambali tidak batal rob itu. Dan tetapi bukan kita hanya fikirkan sembahyang itu dari sudut fiqhnya, tasawufnya macam mana? Khusyuknya di mana? Asyik-asyik nak tengok tumit orang je. Kan? Asyik-asyik nak tengok tumit orang je. Ke mana pergi khusyuk? Jadi makna udah mata jangan kira kadang-kadang liur mata. Kita lalu tengok orang Malaysia. Dia tengok orang Malaysia lalu, tak? Mana pergi khusyuknya? Jadi sebab itu ada peranan fiqh dan tasawuf itu disekalikan. Ya tak? Mata kita jangan liur. Tengok tempat sujud, baca yang kita baca tu kita faham maksudnya. Itu aspek tasawuf. Itu tidak dibicarakan oleh fiqh. Itu dibicarakan oleh tasawuf. Jadi sebab itu balancing kan ada. Jangan kira duk fiqh je, hilang tasawufnya. Jangan tasawuf je, hilang fiqhnya. Itu pun satu hal. Tak tasawuf, fiqhnya lebur. Kenapa? Ya Allah, lantaknya semayang aurat terdedah. Teman jaga yang di dalam ni. Teman, hati teman dengan Tuhan terus dah. Yalah, orang mika terdedah. Dengan orang mika terdedah, tak? Jadi maknanya jangan hanya tasawuf, lupa pula fiqh. Sebab itu dia saling lengkap melengkap, perlu memerlukan. Jangan hilang balancing, ya tak? Jadi dikata apa di situ bahawa tidak pernah terlihat dia makan atau minum. Setiap saatnya dia asyiknya berzikir sahaja, ya tak? Tuan-tuan, puan-puan, memanglah di akhir-akhir zaman begini kita payah nak jumpa dah. Tapi kalau kita pernah hidup zaman tok-tok kita dulu, tak? Mereka-mereka yang muhibbin, kerap kali kita mendengar, tak? Perkara-perkara yang karamah berlaku kepada orang-orang begini, tak? Jadi kemuliaan-kemuliaan Allah bagi kepada mereka, ya. Diceritakan dari Amru ibnu Ubaid, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk 3 hal: solat jamaah. Itu kena penting, sebab kita kata bahawa takkan mungkin dia bersuluk sampai tinggalkan solat Jumaat, solat jamaah, tak maunya. Jadi tasawuf jangan lupa dari sudut fiqh pula, ada juga tu, ya tak? Tasawuf juga, ya tak? Zikir-zikir juga, fiqh apa tak kira, pergaulannya bebas, dia dengan murid-murid perempuannya, ya Allah, ya tak? Mak bertemu lutut, nak ngajar zikir ni, mak tak ada syok karan ke? Ya tak? Tak ada syok karan ni dah. Waya dah putih pula dah. Patut tak syok. Jadi pernah saya tanya, saya kata ni macam mana? Tak? Ini di tempat kita lah, di tempat kita. Macam mana dia boleh memboncengkan anak muridnya? Anak muridnya perempuan.
Dia bonceng anak muridnya. Dia kata macam anak dengan ayah je. Anak dengan ayah. Anak muridnya perempuan, janda pula tu. Oi, naik satu motor pula. Oi, apa hair ni? Ya tak? Jadi ini pun satu masalah, tuan-tuan. Ya tak? Ini pun masalah. Jadi dengan sebab itu fiqh jangan pula terabai. Ya, pergaulan begitu tak kena mengikut hukum fiqhnya, ya tak? Jadi kadang-kadang terlalu longgar dari sudut fiqhnya sehingga hilang maknanya sunnah dan juga makna kita kata kehendak daripada syariatnya, ya. Jadi kita kena ada dua-duanya sekali. Dikatakan di situ solat jamaah, menziarahi orang sakit, jangan tak ambil pusing, tak ambil peduli masyarakat, ya, tak ambil peduli hal masyarakat, ya. Dan juga takziah, bahagian daripada sunnah Nabi, iaitu kita mengucapkan takziah ini 3 hari. Maksudnya ada peluang mengucapkan takziah 3 hari. Mungkin hari pertama tak sempat, kita masa itu ada di KL, boleh pergi hari kedua. Tak dapat juga, pergi hari yang ketiga. Yang keempat tak ada sunat dah. Maknanya jangan dipanjang-panjangkan takziah itu. Pasal kita tak mau, maknanya lama-lama, ya tak mau lama-lama menimbulkan rasa sedih. Tak mau. Jadi berkabung sampai 100 hari itu tak ada pasirnya. Tak ada pasirnya supaya sentiasa rasa sedih. Ya Allah, ya tak. Nabi suruh 3 hari je. Kecuali orang perempuan dengan suaminya 4 bulan 10 hari. Jadi yang 100 hari ini datang dari mana? Entah. 100 hari ini datang dari mana? Ya tak? Ada lagi kita jumpa, ya tak? Pakai songkok putih tu. Ya Allah, maknanya tu. Udah terlajar, orang dah habis dah 100 hari. Sebenarnya tak ada lah 100 hari tu, 3 hari je. Jadi maknanya begitu Amru ibnu Ubair. Dia berkata, aku lihat manusia itu pencuri. Pencuri apa? Mencuri hati kita yang ingin tetap bersama Allah, lantaran dia mencuri hudur. Mencuri maknanya kita kata kehadiran Allah, kehadiran jiwa bersama Allah itu dicurinya tumpuan tu, fokus. Jadi tiba-tiba udah kita galik dengan dunia. Jadi bergaul dengan orang itu kalau tak betul caranya, dia mencuri tumpuan kita kepada Allah. Ya. Ialah kita ambil contoh mudah gini lah, tuan-tuan. Ada kenduri yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, ada kenduri yang langsung melupakan kita kepada Allah. Ya tak? Bila dah seronok makan, sembang, ya tak? Tahajud memang terkejut lah. Jemaah, ya tak? Jaga, langsung perbualan tak berjaga. Jadi benda-benda Rabbi tu dia ibaratkan macam pencuri. Dia mencuri fokus dan tumpuan hudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi katanya, aku lihat manusia itu pencuri, sedangkan umur itu mutiara indah tak ternilai. Habis begitu saja kena curi. Di manusia ni tadi, umur yang sepatutnya, ya tak, digunakan mata kita, lidah kita, fikiran kita kepada Allah, ya tak, berzikir dan berfikir untuk Allah. Habis semua bila kita banyak sangat masa dengan manusia, kurang kita dengan Allah semasa kita bersama dengan manusia. Sebab itu kita sebenarnya bukanlah tak bersama dengan manusia, tetapi cuba jaga hati, fikiran dan lidah. Cuba jaga pandangan dan pemikiran, ya tak, supaya tak lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jasadnya mungkin bersama dengan manusia, hatinya tidak. Ya tak? Jasadnya mungkin bersama pasal nak ngambil pakat, ngambil masyarakat dan sebagainya, ya tak? Tapi hatinya tidak. Macam kita sembahyang berjemaah. Memang jasad kita bersama manusia, tapi hati kita bersama dengan Allah. Jangan kira nak tengok kain orang je. Sudah, ya tak? Gajah duduk ke gajah berdiri? Tak ada pasir yang tengok pula ni telekung Brunei ke Bandung. Tak ada. Ya tak? Jasad memang bersama manusia, hati tidak. Hati bersama dengan Allah, ya. Jadi bagaimana kalau kita gagal mengawal diri bila bergaul dengan manusia, maka manusia itu menjadi pencuri kepada masa kita, iaitu umur. Umur itu mutiara indah tak ternilai. Sepatutnya adalah untuk mengisi rumah di akhirat esok. Maknanya kita kata keindahan nikmat umur, masa, ya, masa yang ada pada kita itu bagaimana supaya menjadi perabot-perabot di akhirat esok.
ya, menjadi perabot-perabot kita di akhirat esok, ya. Ketahuilah pencuri akhirat harus zuhud di dunia. Maknanya kalau kita nak mendapat hasil habuan yang hebat di akhirat esok, maka jangan banyakkan dunia, tamakkan dunia, bawa segala yang ada ini untuk akhirat. Ya tak? Bawa apa yang ada ini untuk akhirat, ya. Agar himmahnya satu, serta lahir batinnya tidak berbeza. Batinnya dengan Allah, zahirnya pun dengan Allah. Ya tak? Tidak boleh maknanya kita kata kelihatan je, zahirnya dengan Allah, batinnya tak ke mana-mana. Zahirnya macam wara'dun wa barqun. Ya tak? Hatinya tamak, tak tahu nak ngabur kan. Bila gamuknya aku dapat? Kalau aku dapat aku sapu, ya tak? Ya tak? Kalau aku dapat aku sapu. Zahirnya nampak wara'dun wa barqun. Hatinya tak ke mana-mana. Ya tak? Jadi kita mahu supaya hati, batin, zahir dan batinnya bersama dengan Allah. Tidak mungkin menjaga hal kecuali dengan kesamaan lahir dan batin. Maknanya tidak boleh kita menjaga hal ini di sini dipanggil lisanul hal, peribadi kita, ya tak? Diri kita, ya, peribadi kita tak akan dapat kita pelihara kecuali batinnya dengan Allah, zahirnya dengan Allah, batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ini tuan-tuan memang suatu proses, ya tak? Memang satu proses. Ibrahim ibni Hakim berkata, bapaku jika hendak tidur, dia pergi ke laut lalu bertasbih. Ya tak? Maknanya yazkurunallah, ya tak? Melihat fi khalqis samawati wal ard, ya tak? Pergi ke satu tempat yang bukan ada pengaruh manusia. Pergi ke satu tempat yang ada, kita kata, pengaruhnya kita untuk mengingati Allah. Jangan pergi ke tempat-tempat yang tinggi sangat pengaruh manusia. Sebab itu orang dulu-dulu, ya tak? Bukan gemuk sangat. Pergi ke orang pergi ke pagoda, Tok Kong Ulo, Tok Kong Sampoh Tong. Maknanya orang yang nak menjaga hati tamuh lengkoma, katanya, ya tak? Tak apalah, pergi lengkoma, ya tak? Kenapa? Reba-reba yang ada di Tok Kong Ulo, reba-reba yang ada di pagoda, reba-reba yang ada di Tok Kong Sampoh Tong, buat apa dia buat masuk dalam hati? Dema maknanya bagi dema, ya, benda-benda yang tidak banyak membawa untung kepada hati, kepada zikir, tandanya. Jadi banyak kepada fokusnya kepada benda-benda yang boleh membawa kepada zikir, ya tak? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pergilah ke tepi laut ni apa? Sebab di sana dia akan merasai kebesaran Allah, bukan kebesaran makhluk. Datang ulo, ya tak? Bertasbih bersama. Mak, kalau kita nyicit lah. Nyicit lah, ya tak? Tetapi bila orang itu sudah tunduk dengan Allah, Allah tundukkan segala yang lain padanya. Ya tak? Orang itu bila dah sudah tunduk kepada Allah, maka Allah tundukkan yang lain kepadanya. Sekarang ni masalah, kenapa kita tak dapat kawal segala babi, segala kera? Pasal orang dah tak ada tunduk kepada Allah. Jadi makhluk itu tidak tunduk kepada kita. Ya tak? Jadi maknanya dah situ, ya Allah, kita sudah tidak harmoni hubungan dengan Allah, maka alam sudah tidak harmoni hubungannya dengan kita. Orang dulu dia berlabun dengan alam. Kamu pergi belah sana, kamu sini nanam pisang abu, nanam pisang raja, ya tak? Yo, kamu dapat merasa dia berlabun dengan alam, kata ya. Pasal apa alam boleh tunduk kepada dia? Pasal dia tunduk kepada Allah, ya. Jadi bila mana manusia sudah tidak tunduk banyak kepada Allah, alam pun tidak tunduk kepada dia, ya tak? Jadi ini benda-benda payah juga nak telan, ya. Tapi kena juga telan. Ya Allah, ya. Wahab ibnu Munabbah berdoa kepada Allah. Wallahu alam, kita berhenti dekat situ. Wahab ibni Munabbah, ya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan
علما حيا سميعا الله بصيرا متكلما الله 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 هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته